Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazawardina binti Muhammad Ruzaidi. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang soalan 1. Pandemik COVID-19 adalah sebahagian daripada wabak penyakit coronavirus akibat daripada sindrom pernafasan akut teruk coronavirus. Pada tahun 2021, Malaysia telah mencatatkan tempat ketiga di Asia Tenggara memiliki bilangan COVID-19 yang tertinggi selepas Filipina dan Indonesia. Kes pertama COVID-19 di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020 yang melibatkan pelancong dari China. Oleh yang demikian, Dr. Nur Hisham Abdullah telah mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyelia COVID-19 di negara kita. Pada tanggal 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah berkuat kuasa kerana peningkatan kes di Malaysia yang merupakan salah satu puncanya ialah melalui Perhimpunan Agama Jemaah Tabligh. Oleh itu, terdapat beberapa pandangan sains sosial tentang apa, mengapa dan bagaimana pandemik COVID-19 merebak dengan begitu cepat. Tindakan masyarakat dan kerajaan juga diperlukan untuk menghalang wabak ini dari merebak. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang masalah. Sejak April 2021, tren harian COVID-19 semakin meningkat, menunjukkan aliran menaik, iaitu kerana majoriti kes menunjukkan bahawa penularan berlaku akibat dari komuniti ataupun masyarakat yang tidak mematuhi SOP. Kajian mendapati bahawa hanya 38% masyarakat yang mengikuti SOP sepanjang 2020. Selain itu, pada 27 Februari hingga 1 Mac 2020, Himpunan Agama Jemaah Tabligh juga telah diadakan yang menyebabkan penyebaran awal COVID-19 berlaku. COVID-19 juga memberi impak yang negatif kepada ekonomi negara dan juga memberi impak sosial kepada masyarakat di negara kita. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lai Sungken dan saya akan terus menerangkan tentang pandangan sains sosial apa, mengapa dan bagaimana pandemik COVID-19 merebak begitu dengan cepat. Yang pertama adalah sains politik. Sains politik merupakan satu cabang sains sosial yang mengkaji kerajaan dalam bentuk teori dan praktikal termasuk falsafah politik, ekonomi politik, hak asasi manusia dan penampilan awam. Pada pandangan Aristotle, beliau mengatakan bahawa manusia adalah haiwan politik. Ketidakstabilan politik telah menyebabkan pandemik COVID-19 merebak begitu dengan cepat. Hal ini kerana setiap ahli pemimpin hanya mementingkan diri sendiri berbanding dengan kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai contoh, isu pilihan raya yang diadakan di Sabah telah memburukkan situasi pandemik dan kes pandemik mula meningkat serta varian Delta telah muncul dan bersebar di Semenanjung selepas perintah kawalan yang telah diringankan oleh kerajaan. Yang kedua adalah politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan kajian sains sosial yang mengkaji pengeluaran, perdagangan melalui undang-undang atau tasawuf pemerintah kerajaan. Pada pandangan Marx, beliau berpendapat bahawa manusia menggunakan logik untuk mengungkap pendapatan bagi menjamin masa depan sendiri. Kerajaan telah membukakan sektor ekonomi walaupun kes ini semakin meningkat. Hal ini kerana sektor ekonomi sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutamanya sumbangan dalam KDNK. Sebagai contoh, Persekutuan Majikan Malaysia MEF menyeru kerajaan membuka semua sektor ekonomi bagi mengurangkan kesengsaraan peniaga. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kes wabak COVID-19 terutamanya dari sektor pergilangan dan perindustrian. Yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi merupakan sains sosial yang mengkaji hubungan manusia berinteraksi antara satu sama lain dengan komuniti yang lain. Pada pandangan Sojana Soekanto, beliau berpendapat sosiologi atau interaksi sosial adalah proses menjalinkan hubungan dengan berbagai cara seperti berbagai antara individu atau kumpulan masyarakat bagi membentuk sistem hubungan sosial dalam kumpulan. Interaksi sosial yang dengan cara yang tidak sesuai akan menyebabkan peningkatan wabak COVID-19 di Malaysia. Contohnya, tindakan himpunan yang terdiri daripada sekumpulan individu telah mengadakan protes lawan tatanan merdeka. Yang keempat adalah agama. Agama merupakan gejala sosial yang dimiliki oleh setiap orang atau individu dalam pembentukan struktur masyarakat di dunia ini. Pada pandangan Muhammad Tib Zakaria Al-Razi yang merupakan ahli falsafah Islam, beliau berpendapat bahawa manusia harus selalu menggunakan akal budi dan menerapkan keadilan dalam mempertahankan gaya kehidupan dan mengelakkan daripada memanjakan diri. Kekurangan pemikiran akal budi atau sikap seseorang individu akan menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Hal ini kerana manusia atau rakyat menganggap pandemik ini sebagai satu fenomena yang biasa dan tidak perlu dititipbelakan. Oleh itu, ramai orang melanggar peraturan SOP. Sebagai contoh, kes yang berlaku di pusat perubatan yang terletak di Kedah, seorang petugas telah melanggar peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan tidak memakai pelitup muka semasa bekerja seperti berhadapan dengan pekerja lain tanpa sakit. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi merupakan sains sosial yang mengkaji apabila seseorang individu berinteraksi dengan manusia yang lain melalui simbol yang berbeza atau proses yang sistematik, iaitu proses model SMCI bagi menghasilkan makna.
Pada pandangan Anderson, beliau berpendapat bahawa komunikasi bukan sahaja memberi makna kepada orang lain, tetapi ia juga akan mempengaruhi kelakuan seseorang tersebut. Komunikasi yang tidak mengamalkan penjarakan sosial juga merupakan punca peringatan wabak COVID-19. Sebagai contoh, Dr. Mohamed Safian Mohamed yang merupakan pengarah kesihatan negeri mengatakan bahawa kebanyakan individu atau masyarakat di Sarawak masih melepas di tempat awam, berbual di tempat makan tanpa memakai pelitup muka. Tingkah laku ini telah menjadi punca peningkatan kes di Sarawak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Cengkawal, matrik nombor 284-698. Hari ini saya ingin membentangkan bahawa tindakan masyarakat untuk menghalangkan pandemik COVID-19 dari merebak. Pengendalian COVID-19 ini tidak boleh dilakukan oleh pihak kerajaan semata-mata, tetapi memerlukan pelibatan para masyarakat bagi membantu mempercepatkan pemulihan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat 3 strategi utama untuk melindungi masyarakat sendiri dan menghalangkan penyebaran pandemik COVID-19 ini. Strategi paling penting adalah masyarakat haruslah kerap mencuci tangan dan menggunakan pembersih tangan seperti sabun, minyak air, mengikut 7 langkah yang telah ditunjukkan dalam slide untuk membasuh tangan dengan betul. Bukan itu sahaja, masyarakat haruslah mengelakkan daripada menyentuh muka dan mulut selepas berinteraksi dengan persekitaran yang berpotensi tercemar. Strategi yang seterusnya adalah penggunaan topeng muka. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hizam Abdullah, pihak masyarakat dinasihatkan untuk memakai pelitup muka berganda, iaitu menggabungkan pelitup muka berdedahan dan pelitup muka jenis fabrik. Pemakaian topeng muka dengan betul amat penting dalam menghalangkan penyebaran pandemik ini. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan tunggal pelitup muka tidak dapat menghalangkan penyakit, namun penggunaan pelitup muka dengan cara yang tidak betul sebenarnya meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Strategi yang terakhir adalah penjarakan sosial. Penjarakan sosial dapat mengurangkan interaksi antara orang dalam komuniti yang lebih luas, di mana individu mungkin terjangkit tetapi belum dikenal pasti. Oleh itu, pihak masyarakat haruslah memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di tempat penginapan kerana pandemik ini disebarkan melalui titisan pernafasan bagi jarak tertentu, maka penjarakan sosial dapat mengurangkan penularan pandemik COVID-19 ini. Ini sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama saya Pong Wei. Nombor metrik saya adalah 270-217. Saya akan terus menerangkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan untuk menghalang pandemik COVID-19 dari merebak. Dari pandangan sains sosial, undang-undang serta politik juga boleh dianggap sebagai salah satu disiplin dalam sains sosial. Tindakan pertama yang seharusnya diambil oleh kerajaan adalah melancarkan undang-undang yang baru untuk mewajibkan vaksinasi untuk semua pekerja sektor awam dan swasta yang ingin menghadiri ke tempat bekerja seperti di negara Saudi Arabia. Menurut report dari Kementerian Kesihatan Malaysia, virus Delta merebak 60% lebih cepat berbanding dengan virus yang lain dan menyebabkan lebih banyak kes kematian. Hal ini telah mengancam keuntungan yang diperolehi melalui vaksinasi dan langkah-langkah jarak sosial yang lain. Oleh itu, kerajaan mestilah mewajibkan vaksinasi di negara kita supaya kadar vaksinasi di negara kita dapat dipertingkatkan. Seterusnya, tindakan kedua adalah kerajaan Malaysia mestilah sentiasa memerhatikan tingkah laku diri sendiri dan menambah pengajaran daripada sejarah seperti pilihan raya di negeri Sabah. Seperti yang kita tahu, pilihan raya negeri Sabah telah memberi pengajaran kepada para ahli politik mengenai kesan mengatakan pilihan raya tanpa mematuhi peraturan dan SOP. Oleh itu, kerajaan Malaysia dan para ahli politik mestilah mengingatkan pengajaran ini untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Seperti SPRM mestilah mengharang kempen atau sebarang perhimpunan semasa tempoh pilihan raya umum ke-15. Di samping itu, tindakan ketiga adalah kerajaan perlu memberi perhatian kepada keadaan hidup pekerja asing dan isu penyimpanan yang sempit bagi pekerja asing. Penempatan pekerja asing yang amat sempit dan sesat akan menambah risiko dan peluang untuk COVID-19 mutasi serta merebak lebih pantas. Kerajaan Malaysia perlu mengambil tindakan yang lebih berat kepada pihak majikan yang gagal mematuhi Akta 446 supaya bilangan jumlah pekerja seunit perumahan adalah tidak melebihi jumlah yang dibenarkan. Selain itu, tindakan keempat adalah kerajaan perlulah mengkekalkan pintu sebarang negara Malaysia dan mengawasi pergerakan rakyat. Tutup Perusahaan Indonesia di Singapura, Suyo Pratomo, berkatakan bahawa antisipasi dengan mengkekalkan pintu masuk adalah langkah yang tepat untuk mencegah peningkatan kes. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia juga patutlah mengawasi pergerakan rakyat melalui teknologi seperti MySejahtera ataupun Trade Together yang digunakan di Singapura.
Dengan ini, kita akan dapat menghalang kemunculan varian baru dan merebak dengan pantas. Akhirnya, kerajaan juga patutlah memberi komunikasi yang lebih jelas dan pesan. Menurut kepada sejarah manusia, komunikasi boleh dianggap sebagai salah satu disiplin sains sosial. Disebabkan oleh SOP yang sentiasa berubah dan tidak jelas, hal ini telah menyebabkan sesetengah rakyat malas ataupun tidak faham tindakan yang perlu diambil untuk menghalang COVID-19. Justru, semua jambatan Malaysia mestilah memberi SOP yang konsisten supaya rakyat Malaysia tidak akan berasa keliru dan senang dipahami. Terima kasih. Dengan penjelasan di atas, yaitu kesimpulannya ialah memprioritaskan kepentingan sendiri dengan hak masyarakat bukanlah hal yang dapat diwajarkan. Dari banyaknya permasalahan yang dialami di Malaysia pada saat wabah COVID-19 dari berbagai aspek, pemerintah perlu lebih menindaklanjuti pencegahan meningkatnya wabak itu sendiri. Penanganan agar wabak ini cepat menurun ialah memberi informasi serta edukasi tentang COVID kepada masyarakat dengan mematuhi protokol yang harus dilakukan, misalnya dengan penjarakan sosial ataupun memakai pelitup muka saat melakukan komunikasi langsung dengan orang sekitar dan juga mencuci tangan dengan cara yang benar untuk mengurangi risiko penularan. Dengan menyancarkan aturan keselamatan baru seperti mewajibkan vaksinasi di negara dan mengetatkan keluar masuknya orang asing atau internasional merupakan tindakan pemerintah untuk mencegah peningkatan case dengan didukung melalui aplikasi bernama MySejahtera yang kini boleh mendapat maklumat penting tentang COVID-19 dan sekaligus mengawasi riwayat perjalanan Anda. Yes, itu untuk kesimpulan dari seluruh penjelasan sebelumnya. Saya Hafsa Dwi Yulia dengan nomor metik 27646. Terima kasih.